Tamatlah tafsir, kita berpindah kepada Al-Fawaid. Al-Fawaid At-Tarbawiyah. Faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, tengok semula ayat kita. Yang pertama, Allah kata, Qul innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi. Ayat ni panjang. Kita ambil setakat yang kita nak dalam bab apa ni? Dalam bab fawaid ni. An taqumu lillah, adalah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah. Tengok dia terjemahan sekali ngehurai. Kata di ulama tadabbur, yang bagi liman talabal haqq, sepatutnya bagi orang yang mencari kebenaran itu ikhlas kerana Allah. Ba'idan anil hawa, tajarrud, kita lepaskan ikatan hawa nafsu atas diri kita, barulah kita cari kebenaran kerana Allah. Itu kata ulama tadabbur. Maka di sini kita dapat faham, para pelajar sekalian, siapa yang nak mencari kebenaran, dia kena tajarrud anil hawa. Ketepikan hawa nafsu. Ketepikan sentimen perkauman, sentimen geng-geng, tepikan. Sebab itulah ana selalu ulang kata-kata para ulama. Dia kata apa? Mu tengok apa yang orang cakap, kamu jangan tengok semata-mata siapa yang bercakap. Untuk manusia biasalah, kalau Nabi memang kita kena tengok dua-dua. Nabi tengok. Tapi kalau manusia biasa, kita kena tengok apa yang dia cakap. Dia cakap apa? Kalau dia cakap betul, kita terima. Kalau dia cakap tak betul, walaupun dia seorang yang hebat. Dia ni kita tengok tokoh yang hebat lah. Jangan main gelaran-gelaran yang telah diberikan begitu besar. Gelaran macam-macam lah atas dunia hari ni. Tuan Syekh, Tuan Guru, Tuan Maulana, Tuan macam-macam tuan lah ada. Tapi kalau cakapan dia tidak berpaksikan kepada kitab was sunnah dan juga huraian para ulama salafus salih yang muktabar, maka kita tinggalkanlah. Kita kata ini, tengok apa dia cakap. Itu maksud dia. Mana di sini? Antakumulillah. Kamu berfikir kerana Allah Ta'ala, nak cari kebenaran. Kalau orang cari, jumpa insya-Allah. Tapi kalau awal-awal lagi dia tutup pintu, tengok yang muka orang ni pangkos selalu. Komen tak tahu apa orang cakap. Ada juga jenis manusia suka mengomen. Orang kata lain, dia cakap lain. Ini masalah. Sebab kita tidak berdiri kerana Allah. Kalau betul-betul kerana Allah, kita bangkit, kita akan berfikir dengan cara baik. Kerana itu saya lah, secara peribadi, maaf, saya suka, kalau benda pandangan saya sendiri, kita kata itu cara peribadi saya. Ana tak suka kalau tuan-tuan nak bertanya soalan, dia hantar video orang suruh komen. Saya tak suka. Sebab bila kita dengar dia cakap mengapu, kita jadi sakit hati. Nak jawab, jawapan kepada soalan atau jawapan nak kritik kawan. Itu saya tak suka. Jadi kalau tuan-tuan nak tanya soalan, dengar apa dia cakap, tulis. Ini dia cakap gini. Baca sekian-sekian dapat pulangan macam ni. Sahih ke tak sahih? Kita cari dalam hadis supaya saya tak sakit hati kepada orang. Jadi anak murid pun jangan nak lagakan ustaz. Sama-sama ustaz pendakwah ni jangan. Itulah yang kita tekankan dalam dakwah kita ni. Kita nak harmonikan masyarakat, bukan nak mengeruhkan suasana itu. Tidak. Baik, yang kedua, ayat yang sama lagi lah. Innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Fikir kerana Allah. Seorang kedua orang, tengok. Jadi kata ulama, siapa dia rasa dia boleh berfikir seorang dia, fikir seorang. Man wathiqa bi nafsi fi rasanati aqlihi qama wahdahu. Siapa dia rasa dia boleh seorang dia, fikirlah seorang dulu. Wa man khafa alaiha, dia kata, kalau aku fikir seorang ni tak tepat rasanya, salah dia punya analisa, salah dia punya conclusion, salah dia punya maklumat, dhamma ilaihi akhar,
ajak seorang lagi, kawan yang betul-betul ikhlas nak mencari ilmu. Mari kita fikir, wah, betul ke tidak ni? Kan orang cakap tu cakap ni, kita cek dulu tengok boleh. Orang cakap dia ni macam ni macam ni. Mari kita tengok. Ambil hadir kuliah dia, dengar dia punya kuliah ataupun rakaman yang sudah ada, tengok. Lillahi, nak cari kebenaran dengan kerana Allah. Tapi kalau kita cari hawa nafsu, kita ketepikan hak Allah. Kita hentam, kita lantak, itu je yang ada. Baiklah. Yang ketiga, antaqumu lillahi mathna. Naklah kamu bangun, bangkit, berfikir 2 orang, 3 orang. Ulama kata jawazut ta'awun fi talabil wusul ilal haq. Boleh kita bekerja sama kan, di dalam menyampaikan kepada kebenaran. Boleh kita buat kerjasama dengan siapa saja pun. Kita buat sama-sama, kita cari kawan, cari kita sahabat. Setelah kita fikir tak cukup juga, cari ustaz contohnya. Itulah yang kita nak. Yang kita nak. Maknanya dalam mencari kebenaran ni boleh kita cari minta pertolongan siapa-siapa yang boleh beri kebenaran. Elok. Yang keempat, antaqumu lillahi masna wa furada. Naklah kamu bangun kerana Allah, 2 orang ke seorang atau 2 orang atau seorang. Da'watul insal mu'anid. Ayat ini mengajak manusia yang kerah kepala litta'ammuli fil amri wan nazari fi, supaya meneliti, tilik, perhati kepada apa yang berlaku, hatta la yata'ajjala birraddi, sehingga dia tidak gopoh menolak sesuatu pandangan atau kebenaran. Jadi lepas tu dia suruh fikir, antaqumu lillahi. Fikir baik-baik. Perhati dulu. Tengok kiri kanan dulu. Tanya khabar dulu. Barulah kita buat keputusan. Ni tak ada dia putus sebelum diputuskan. Orang tak habis bercakap lagi, sesat. Selalu dia bagi. Dengar dulu, belum habis ayat dulu. Kalau kita rasa ayat ni mengelirukan, dengar 3 kali. Dengan hati yang terbuka. Aku salah ke dia salah? Aku salah ke dia salah? Dia dua yang kita ni. Kita dengan orang sama ada kita atau dia salah. Itu je. Baik, yang kelima, summa tatafakkaru ma bisahibikum. Kamu kena fikir tentang kawan kamu tu, sahabat kamu itu. Allah Ta'ala guna perkataan ma bisahibikum. Jadi ulama tadabbur anna iza aranna istikshaf hala syakhs. Kalau kita nak tahu peribadi orang tu, jangan tanya musuh. Pergi tanya orang yang bersahabat dengan dia. Kerana dia lebih tahu daripada orang lain. Dia ni macam mana dia punya pemikiran macam mana? Dia punya peribadi macam mana? Tanya orang yang kenal dia. Tanya orang tak kenal, 2 je. Sama ada dia kelentong, dia jawab tak betul, ataupun dia fitnah kawan tu. Jadi ayat ini Tuhan kata, tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Kalau nak kenal orang, tanya dia. Pernah satu kisah, ni saya tak ada cerita ni. Pernah satu cerita, orang nak jadi saksi zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar tanya, "Mu kenal ke dia?" Kenal. Selalu tengok dia kat masjid. Contohlah kita kata, saya tambah tu, contoh kat masjid tu. Maknanya kenal, saya biasa tengok orang ni, orang ahli masjid, kaki masjid. Umar pun tanya, "Kau pernah musafir dengan dia?" Hal safar tama'ah, kamu pernah musafir dengan dia? Dia kata, "Tak." Ma ta'rif. Umar kata, belum kenal orang tu. Saya bila ambil kata-kata Sayyidina Umar ni tuan-tuan, baru saya nampak. Ana nampak bila kita musafir dengan orang, kita kenal. Waktu di kampung ni baik je, relax, Masya Allah, kita tengok dia tenang hati. Sekali kita musafir dengan dia, lain macam dia punya gaya.
waktu makan dia paling awal masuk restoran, buka menu, minta tu minta ni, waktu bayar dia hilang. Sela-sela makan, tunjuk ke perut, emergency call kononnya, lari. Habis waktu nak bayar dia tak ada. Waktu minta makan kau je minta banyak. Tengok. Perangai orang macam ni kalau kena 2 kali, kali yang ketiga kita tak ajak dia musafir. Kita nak travel ni, dia ni bawa, tak payah. Kaki kelentung ni. Kaki minta menu, kaki tak bayar. Barang-barang dia suruh orang bawa. Barang orang dia tak angkat. Ini perangai. Jadi kita kena. Yang keenam, ayat yang sama lagi. Ma bisahibikum. Bukanlah teman kamu itu. Isti'malul awsaf. Gunalah sifat-sifat yang boleh mendekatkan kita kepada orang itu. Al-muwafaqah wal mutaba'ah. Kita rasa dekat. Contohnya kita kata, sahabat saya, kawan saya fulan tersalah cakap, tapi kita guna sahabat saya. Kita tak kata bahasa dia tu. Cakap lah. Guna bahasa sahabat saya, kawan saya, teman saya tu, apa boleh buat nasib dia lah, kan? Dulu baik, sekarang ni dah bertukar dia punya channel. Dulu cakap betul, sekarang ni merapu. Jadi kita kena guna perkataan yang boleh mendekatkan. Sebab itulah kalau kita nak kritik orang, sebut nama orang betul-betul. Jangan sebut nama Perli nganyi mainnya. Dia panggil nganyi, maknanya sebut nama Perli. Tak boleh. Kita kena sebut nama orang dengan cara yang baik. Allahu Akbar. Barulah lebih jinak hati tu. Lebih dekat kita rasa, lebih dekat. Lebih jinak teman, lebih dekat. Yang ketujuh, qul ma sa'altukum min ajrin. Aku tak minta upah. Dalam ayat ini, la yanbaghi li himmatin. Tidak sepatutnya bagi orang yang punya kekuatan jiwa, kekuatan semangat, para pendakwah meletakkan kerja dakwah dia kerana nak kaut keuntungan. Jangan sekali-kali. Maaflah ustaz, dia mengajar Quran tu. Mengajar Quran tapi duk jual ubat. Sambil-sambil nak mengajar Quran melompat, berjoget. Ini bahasa kita, kadang kita rasa pelik manusia ni. Nak ngajar, nak jual ubat, bukan jual ubat. Nak ngajar Quran, buat kelas Quran. Oh, budak tak masuk lah, tapi buat yang berasingan, kelas Quran saya pukul 10.30. Tapi tuan-tuan saya jemput masuk dulu. Kita punya live pukul 10. Sebab ada benda yang kita nak bincang. Kita nak menasik ke, nak bernyanyi ke, nak jual ubat, silakan. Tapi janganlah dalam majlis yang sama. Biarlah ada qadasah, ada kesucian Al-Quran itu terpelihara, tuan-tuan. Jadi jangan main-main. Jadi kita hari ni kadang-kadang kita guna majlis ilmu, tapi kerana nak kutip dia punya fulus, maka dilanggar habis SOP ilmu dan juga disiplin Al-Quran itu, na'udzubillah. Yang ke-8, qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi. Kalau aku sesat aku. Wa in ihtadaitu, kalau aku dapat hidayah, fa bima yuhi ila rabbi, itu daripada Allah. Jadi kata di ulama, yang bagi lil insan, sepatutnya manusia kalau benda salah kita nisbahkan kepada diri kita. Kalau benda betul kita nisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla, li'annahu bi ni'matihi. Dengan nikmat Allah Taala kita betul. Kita pun selalu dengar kata-kata para ulama. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang baik itu dari Allah. Apa yang tak baik itu dari kelemahan diri saya dan syaitan. Itu ada kata-kata ulama salafus soleh, dia buat macam tu. Maknanya yang baik itu dari Allah, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya. Itu dia panggil bahasa beradab. Kalau kita belajar akidah Ahlussunnah, yang buruk yang tak baik semua berlaku tahta masyiatillah, dengan kehendak Allah.
dengan takdir Allah, semuanya berlaku. Tapi kita kena letak adab. Yang buruk itu kita, yang baik itu dari Allah. Pelajarlah, kena belajarlah bahasa-bahasa ni. Yang kesembilan, qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi. Fil ayat isyarah min Allah Ta'ala annahu wa in kana khalaqan alami aqlan. Allah Ta'ala dah jadikan bagi manusia itu ada akal, tapi dia ada nafsu. Ada nafsu. Maka tidak ada orang yang selamat kecuali dengan apa yang Allah Ta'ala selamatkan. Kalau tidak, mereka akan terjebak, mereka akan tergoda, mereka akan banyak lagi. Mereka akan tertutur ni, kita kata ini kerugian yang sangat besar. Jadi Allah Ta'ala letak di sini, kalau aku sesak daripada nafsu aku, kalau aku betul daripada taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena letaklah akal dengan nafsu ni sentiasa bertembung. Jadi kita kena hati-hati, kena sentiasa banyak berfikir, yang aku nak buat ni ikut nafsu ke ikut akal? Ikut syaitan ke ikut Allah? Ikut sunnah ke ikut tak sunnah? Jadi kita fikir sentiasa. InsyaAllah kita akan selamat. Baik, yang terakhir, wa ini tadaitu fabima, ada ba, fabima yuhi ilai rabbi. Kalau aku dapat hidayah itu daripada Allah. Jadi kata ulama, anna nazara fil wahyi al-Quran was sunnah sababun fil hidayah. Kita belajar, tengok Quran, tengok hadis itu menjadi sebab kita dapat hidayah. Kerana al-ba dalam fabima, ba tu dia panggil ba sababiyah. Idza kana zalika sababan lil hidayah. Jadi sebab kita dapat hidayah bila kita tengok kepada Quran dengan sunnah. Sebab itulah dalam siri yang lepas, yang semalam, ana baca sebuah kitab Mafatih Tadabbur. Kunci-kunci nak tadabbur Quran. Itu baru kita baca yang pertama. Nanti ada masa kita sambung lagi. Maknanya punca kita dapat hidayah dengan sebab apa? Dengan sebab tadabbur Quran. Dengan sebab ikut belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mengikut kebenaran, mendengar yang benar dan mengikut kebenaran. Alhamdulillah, ketepikan hawa nafsu yang sentiasa mengacau kita dan juga geng dia syaitan yang nak paisungkan kita. Baiklah para pelajar, kan tamatlah 10 faedah yang dapat kita kutip pada kali ini. InsyaAllah kita sambung lagi ayat yang akan datang, yang merupakan siri yang terakhir dah kita ni, masya-Allah. Berjalan sana berjalan sini, sudah sampai ke akhir surah kita dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.